Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام إلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا أشهد أن لا إله إلا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid atau surau iman, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, pemimpin-pemimpin setempat, semuanya tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini masih lagi Allah hidupkan kita setelah dimatikannya kita seketika pada malam tadi. Dapat kita meneruskan kehidupan kita sebagai hamba-hambanya, supaya apa yang kita buat merupakan peribadatan kepada Allah SWT. Apa saja kita buat merupakan ibadah kepada Allah Ta'ala. Oleh ini boleh kita lakukan, Allah akan iktiraf kita sebagai hamba-hambanya. Bila dapat pengiktirafan dari Allah, balasannya tak lain tak bukan melainkan syurga. Apa kata Allah dalam hadis kursi? A'dadtu li'ibadi, aku sediakan untuk hamba-hambaku, fiha, di dalamnya, dalam syurga tu, ma la 'ainun ra'at, sesuatu yang tak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, sesuatu tak pernah didengar oleh telinga, wala khatara 'ala qalbi bashar, sesuatu yang tak pernah terlintas di kita. Nak bayang pun tak boleh. Susah nak menceritakan, nak bayang pun tak boleh. Itu keadaan dalam syurga. Tapi tak nak tangan. Kalau sampai nak Allah memang angkat tangan, kena tak bilang. Itu syurga dijanjikan Allah bagi mereka-mereka yang dapat pengiktirafan sebagai hamba-hambanya. Syurga ada 8. Yang pertama namanya Firdaus. Yang kedua namanya Adnan. Orang Adnan itu nama syurga tu. Yang ketiga namanya Ma'wa. Betul-betul Ma'wa dalam Kedah yang berbina dengan Ma'wa. Ma'wa girlfriend, kekasih. Ma'wa betul-betul.
Kalau orang kampung Gajah panggil mak weh, itu mak darah. Panggil macam orang Pulau Pinang, orang Kedah, dalam Taipei, daripada Bunta, mak wah. Pagi tadi Datuk Imam baca dah. Ammal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Siapa tak erti makna dia tak pagi tadi tak ada berdoa lah. Datuk Imam baca ni. Setiap pagi ada doa bacanya tu. Atau mereka-mereka yang beriman soleh, bagi mereka itu syurga yang bernama jannatul ma'wa. Dikurniakan kepada mereka di atas apa yang telah dilakukan oleh mereka di atas ibadah mereka. Dan yang ketiga, jannatul ma'wa. Yang keempat, Darussalam. Kita kali semayang tu imam pimpin kita. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam fa hayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darussalam. Itu Darussalam sampai nombor 4. Yang kelima nama Jannatun Na'im, penuh dengan nikmat je. Nikmat syurga ni tuan-tuan, Allah sediakan ada 99% di syurga. Semuanya nikmat Allah ada 100%. 99% Allah sediakan di syurga. Yang Allah bagi di dunia ini hanya ada 1%. Yang kita berebut-rebut tu, bertumbuh tahan, bertampur tahan, bertikam tahan, berbunuh tahan. Nak berebut hanya 1% saja. Berperang pun tahan. Tengok Yahudi tu berperang dengan orang Islam. Nak berebut 1% saja nikmat yang Allah sediakan. Orang tu betul-betul waras, cerdik, akal boleh berfikir, hendak yang 99% tu, hendak yang 1%. Dapat jawab lah, semua orang tahu jawabnya. Itu nikmat yang Allah sediakan. Yang 1% pun tak boleh nak dibilang. Yang Allah sediakan 1% di dunia ni, tak dapat nak dibilang. Banyak penuh. Ini Allah kata ni, apa kata Allah? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kamu nak hitung nikmat Allah yang di dunia ni, yang saya tiada terhitung oleh kamu. Tak bilang kita. Itu baru 1%. Lebih-lebih betapa lagi kalau 99% Allah sediakan di syurga. Itu nama Jannatul Na'im. Yang keenam nama Jannatul Khuld, kekal. Syurga itu kekal, kemudiannya kekal, antiknya kekal, bahagianya kekal, penuhnya kekal, kuasanya kekal, hebatnya kekal. Itu nama Jannatul Khuld. Yang keenam, yang kelapan nama Jannatul Jalal, agung. Nombor 1 aja. Semua nombor 1. Raja nombor 1, pangkat nombor 1, nombor 1 belakang. Itu Jannatul Jalal, orang menjalal tu agung tu. Macam yang di Pertuan Agung tu, nombor 1 mana ada mengatasi dia lagi. Itu dia syurga besok dia. Nombor 1 belakang. Dan yang ke-8 namanya Jannatul Qarar, Qaf, Ra, Alif, Ra, Qarar. Artinya tenang, tak ada susah. Tak ada menakutkan, tak ada risau, tenang je. Jannatul Qarar. Itu syurga. Neraka 8 dan neraka 7. Bukan 8 ya, neraka 7. Yang pertama namanya Jahannam, yang kedua namanya Jahim, yang ketiga namanya Saqar, yang keempat namanya Sa'ir, yang kelima namanya Hutamah, yang keenam namanya Hawiyah, yang ketujuh namanya Ladha. Yang ni nak yang mana? Nak yang mana? Pilih lah nak salah satu. Sama tak Jahim? La tarawunnal Jahim. Nanti tu imam akan baca tu. Kalau dia baca surah tu lah. La tarawunnal Jahim, summa la tarawunnaha 'ainal yaqin. Itu Jahim. Maka itu. Baik tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan dan saudara-saudara sekalian, untuk tengah hari ini, untuk Jumaat ini, saya nak bacakan satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-mu'minu baina khamsin syada'ida. Mu'minun yuhsiluhu wa kafirun yuqatiluhu wa munafiqun yughdibuhu wa syaitanun yudhilluhu wa nafsun tanazi'uhu.
Cakap Melayunya, orang yang beriman. Siapa orang beriman? Kita lah. Orang yang beriman akan berhadapan dengan 5 musuh. Yang pertama, orang yang beriman juga tapi hasad dengki. Mukminun yahsudu. Yang kedua, wa kafirun yuqatilu. Orang kafir yang sentiasa nak berperang dengan dia. Yang kedua. Yang tiga, wa munafiqun yughdhibuhu. Orang munafik yang sangat benci kepadanya. Yang keempat, wa syaitan yudillu. Syaitan yang sentiasa nak menyesatkan dia. Yang kelima, wa nafsun tanazi'uhu. Hawa nafsu yang sentiasa mengajak kepada kejahatan. Tuan-tuan dan saudara sekalian, musuh orang beriman ada 5. Dengar elok. Yang pertama, orang beriman juga. Dia mengaku dia beriman tapi hasad dengki. Tak senang tengok perjuangan Islam. Tak senang tengok Islam tu menang. Dia nakkan Islam tu menderita. Itu hasad dengki. Yang kedua, orang kafir. Yang sentiasa dengan dia. Nanti kita hurai sikit insyaAllah. Yang ketiga, orang munafik. Orang munafik ni pura-pura beriman tapi sebenarnya. Yang keempat, syaitan. Syaitan ni lah ujiannya nak menyesatkan orang Islam dia. Syaitan yudillu. Syaitan seronok nak menyesatkan orang Islam. Dia bukan suka tuan-tuan dengar ngaji pagi ni. Seronok ke syaitan? Tak seronok, dia akan cuba kacau. Mula-mula dibawanya senjata yang pertama, dia bawanya apa? Dia bawanya celak. Celak bubuh tak mana? Ini nak jawab. Celak bubuh tak mana? Celak bubuh tak mana? Mata, tak betul. Bila kena celak setan apa macam? Apa macam? Mau dia ngangguk je depan ustaz tu. Itu dah ada tak tu? Tak ada, mana tu? Tengok kiri kanan. Kalau ada yang betul ada ngangguk, maknanya dah kena celak setan. Tak percaya. Sekejap minta dia percaya. Dia nampak terkoya je pun macam belakang tu. Setan tu give up ke? Setan tu feras ke? Setan tu rasa ke? Dibalik ke? Dah dibawanya senjata yang kedua. Apa bawanya? Gincu. Dibawanya gincu. Gincu bubuh tang mana? Tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudara. Dan bibio pandai. Dia pun kerja ni. Bukan bibir tak betul ya, bibio. Bila kena gincu setan, ustaz ngajar depan, dia ngajar belakang. Dia bersembah. Kamu, anu. Ini jam beli di uang kaya. Ustaz tengah ngajar depan. Orang begitu tu dah kena apa? Dah kena gincu setan. Siapa bercakap-cakap ketika tuan guru mana-mana tengah ngajar, bukan orang saja, siapa je. Cakap-cakap, nanti dibangkitkan Tuhan seperti babi. Siapa nak? Allah. Kemudian dibelenggu. Belenggu tu kelihatan. Kemudian diseret daripada kubur sampai kepada masyarakat. Siapa nak angkat? Bangkit babi. Jadi yang boleh bercakap hanya Tuhan. Kecuali kalau dia nak tanya apa nak tanya, atau nak berdialog dengan tengku tak apa, ataupun dia nak negur tengku tengah apa ayat yang kita baca ke tengah ngajar kena siapa tak kena lagu yang kena
abang pada Imam Zaid. Saya kenal dia, saya kabur lah. Dia tengah ngajar. Dia sembang belakang. Anu. Cerita bola sepak lah, cerita badminton lah, cerita hoki lah. Esok dia bagikan kau berbagi. Siapa nak? Who want to arise from the grave like a pig? Hantar je kaum putih. Tahu-tahu dia dah. Yang ketiga. Yang keempat, orang bercakap urusan dunia ketika majlis di majlis kematian. Majlis kematian. Itu dia ada orang mati, cerita tentang dunia. Cerita tentang kebun dia lah, cerita tentang jawatan dia lah, cerita tentang kerja dia lah. Esok dia. Dan yang kelima, orang bercerita hal dunia ketika di tanah perkuburan. Di tanah perkuburan tu baca kita bagi doakan dia. Kita baca ayat Al-Quran untuk dia. Ini dah cerita ini anu. Itu dia bangkit orang dah macam bagi. Ini tuan-tuan ya. Itu orang Nabi tadi. Yang keempat syaitan. Syaitan apa ni? Keempat. Yang kelima hawa nafsu. Hawa nafsu ni sentiasa mengajak kepada kejahatan. Tak pernah nafsu tu mengajak baik. Kalau mengajak baik kau pura-pura. Itu musuh kita tu. Kerana nafsu tu sentiasa Allah katakan Quran dah. Innan nafsal ammaratum bisu. Innan nafsal ammaratum bisu. Sungguhnya hawa nafsu itu sentiasa mengajak kepada kejahatan. Nafsu ni ada 7 peringkat tuan-tuan. Yang pertama namanya nafsul amarah. Ini yang ngajak orang berjahat tu bukan dia je jahat, dia ngajak orang lain buat jahat. Mari kita berjoget, mari kita hisap dadah, mari kita mencuri, mari kita ambil rasuah, mari kita minum arak. Yusuf, dia ada cerita tentang Nabi Yusuf dan Siti Nurhalizah. Siti Zulaikha, Siti Zulaikha. Cara cerita tu. Kena tahu lah insyaAllah. Apa tentang jemaah ni tak sempat. Itu dia ngajak kepada kejahatan je. Yang kedua namanya lawamah. Lawamah. Artinya ada kalanya baik, lepas tu kejap je baik, lepas tu dah malas balik, dah jahat balik, ingkar balik. Yang pertama mula-mula taat, habis tu dah derhaka balik. Itu lawamah. Lawamah tu macam apa? Apa ni? Nantilah dia lawamah. Mula-mula dia didakwah oleh pendakwah tabligh ke, panggil dia. Dia pun ikut tabligh tu. Saya boleh. Sesuatu. Tapi tahan 3 hari. Lepas tu orang yang mendakwah dia tu balik, tinggal udah balik tak semayang. Itu dah balik, jubah tinggal. Itu dah tinggal kebiak. Dah pakai seluar panjang aja. Itu dah jogging pakai seluar pendek. Dah jogging pakai seluar pendek, itu dah mulai nari. Nari pula tu. That's the way I like it. Nah, itu. Baik sekejap je, dah jalan balik. Ada dah orang begitu? Ada. Sini tak ada. Teman-teman ni bagi rumah. Itu lawamah. Yang ketiga namanya mulhimah. Mulhimah tu artinya sudah ada bagus tu. Tapi yang bagus itu hanya fizikalnya saja, badan saja. Hati tak seronok. Mulhimah ya. Ngaji tak tinggal, semayang rajin, zikir rajin. Tapi hati tak ingat. Zikir pun tak tahu apa benda disebutnya. Walaupun dia zikir tapi dia tak faham. Jadi tak seronok. Kalau semayang tu imam baca tasbih, hakim ada apa hati imam baca tasbih, baca inna ta'ala tak sah ni. Jadi itu mulhimah. Mulhimah ni artinya diilham oleh Allah. Allah katakan Quran fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Ada mana ayat tu? Wasyamsi wadduhaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Diilhamkan mereka ke arah kejahatan dan juga ke arah kebaikan. Dia buat dua-dua.
Muslimah. Nah, tapi dikebanyakan buat yang baik lah, tapi tak seronok. Kalau baca Quran sekejap aja, kena 2 hari itu dah berhenti. Kalau ngaji dia nak lekat hati je Ustaz. Ramai benda Ustaz, ya Allah, dia nak nunggu je ni. Itu pengalaman. Yang keempat, itu yang ketiga. Yang keempat, ini kalau nak syurga mesti memiliki nafsu. Apa dia? Mutmainnah namanya. Mutmainnah. Apa dia mutmainnah? Itu dapat syurga. Allah janji syurga tu. Ada Allah kata Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ada kalau pernah dengar ayat ni? Wahai orang yang memiliki jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Tuhan kamu dalam keadaan redha dan diredai. Masuklah kamu dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah kamu ke dalam syurga-syurgaku. Itu mutmainnah. Paling common nak dapat syurga kena memiliki nafsu mutmainnah. Yang kelima, ini lagi tinggi lah, namanya radiyah. Radiyah itu kan nama orang. Tingkatan nafsu namanya radiyah. Redha dengan ketentuan Allah Taala. Apa yang Allah jadi kepada dia redha. Itu radiyah. Orang radiyah ni, nafsu radiyah tu dia masuk syurga tanpa hisab. Sampai tanda angkat tangan. Sampai tanda nafsu radiyah. Semua akan dapat masuk syurga tanpa hisab. Tadi cek, straight to paradise. Mudah-mudahan kita masuk golongan itu lah. Dan yang keenam, mardiyah. Mardiyah tu iman para sahabat. Mardiyah. Allah redha orang dia. Bukan saja masuk syurga tanpa hisab, tapi ibadahnya hebat. Zaman salafus salih itu banyakkan iman mardiyah kan, nafsu mardiyah. Zaman salafus salih itu zaman Nabi itu, sahabat yang pakai 300 tahun selepas Nabi itu panggil salafus salih. Orang dulu majoritinya soleh-soleh belaka.